الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Alhamdulillah, nama dan selamanya marilah kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kurnia-Daripadanya dapat kita bersama pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan kuliah kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. InsyaAllah pada hari ini kita akan membaca dan membahaskan pada halaman yang terakhir daripada kitab Misbahul Munir ini. InsyaAllah kita akan khatamkan pada hari ini insyaAllah. Yang hormati pengurusi Barisan Imam Bilal Siap dan seluruh ahli Tuan Masjid, tuan-tuan, perempuan, mukminin dan mukminat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan barang yang membawa kepada jadi murtad itu tiga perkara. Pertamanya i'tiqad yang salah, seperti i'tiqad dengan ketiadaan Allah Ta'ala, atau syak pada adanya, iaitu pada adanya Allah, atau syak salah satu sifat daripada segala sifat Allah yang diijma' ulama atasnya, seperti wahdaniyah dan lain-lainnya. Atau i'tiqad tiada jadi nabi bagi seorang nabi, baik total daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, sebab kepada perkara yang membawa seorang itu menjadi murtad ada tiga. Yang pertama, i'tiqad yang salah, maksudnya pegangan di dalam akidah yang salah. Dia bagi contoh sini seperti seorang itu mengiktikad, berpegang bahawa tak ada Tuhan, tak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketiadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun syak kata ada ataupun tiada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun syak salah satu daripada sifat yang diijma'kan oleh ulama, seperti mengatakan tidak ada sifat wahdaniyah, tidak ada sifat qidam, dan juga sifat-sifat yang lain. Maka perkara-perkara ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, membawaki kepada murtadnya seseorang tersebut. Jadi kita dah sebut dah pada bab i'tiqad kita kepada di atas bab ketuhanan, mesti i'tiqad kita itu jazam ataupun dengan yakin tentang adanya Tuhan. Jadi tak boleh i'tiqad kita itu bergoyang ataupun zan ataupun syak. Kalau syak ni 50-50. Kalau zan ini berat kepada ada, tetapi masih lagi ada di dalam hatinya ataupun dalam dirinya itu berpegang kepada tiada. Pada itu zan. Zan ini sangkaan berat kepada yakin, tetapi tidak sampai kepada tahap yakin. 70 ke 90% katakan itu dipanggil zan.
Jadi i'tiqad dalam mengatakan adanya zat Allah, adanya sifat-sifat Allah yang telah diijma'kan oleh ulama. Maksudnya seperti sifat wahdaniyah, sifat esa. Tunggalnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat yang telah diijma' ulama. Maka sifat yang diijma'kan ulama tersebut, kalau seorang itu ingkar, dia kata Allah Ta'ala itu tidak ada sifat wahdaniyah, makna kata Allah Ta'ala itu tidak esa, berbilang-bilang dan seumpamanya, maka kufur. Kalau itu dapat menjadikan seorang itu murtad atau kufur, wa'iyadzubillahi min dzalik. Maksud kata, kalau perkara ataupun sifat Allah yang tidak diijma'kan ulama, maka tidak jadi kufur ataupun murtad. Seperti sifat takwid. Sifat takwid, sifat yang tidak diijma'kan oleh ulama. Karena sifat takwid ini adalah satu pendapat daripada pendapat mazhab Maturidiyah. Kalau mazhab Maturidiyah, dia tambah lagi satu sifat pada sifat ma'ani yang 7. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tambah satu lagi takwid. Ada 8 sifat ma'ani. Bukan sifat ma'nawi, sifat ma'ani. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah tambah satu lagi yang ke-8 sifat takwid. Maka sifat itu tidak diijma'kan ulama. Maka mengingkari ataupun tidak mengaku kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan takwid, dan dia dah mengaku kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuasa, kudrat, maka di situ tidak boleh murtad. Yang jadi murtad ni sifat yang diijma'. Maka kita sifat yang telah disepakati oleh semua ulama. Kata adanya sifat tersebut. Sebab tu ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghukumkan Mu'tazilah mereka itu murtad ataupun kufur. Mu'tazilah mereka mengingkari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sifat ma'ani, sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Mereka mengingkari bahawa Allah Taala memiliki sifat-sifat tersebut. Akan tetapi mereka masih mengaku bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa, Allah Ta'ala itu bercakap, berkalam, Allah Ta'ala itu berkehendak. Tetapi bukan dengan sifat-sifat yang tadi. Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat adalah dengan zatnya, bukan dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Maka walaupun mereka mengingkari sifat sifat kudrat, iradah, iaitu sifat ma'ani, tetapi mereka masih lagi mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa. Tetapi berkuasa bukan dengan sifat kudrat, tetapi berkuasa dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh kerana pendapat Mu'tazilah itu, ulama Ahlussunnah tidak menghukumkan mereka menjadi murtad ataupun kufur. Jadi firqah Mu'tazilah, firqah yang mu'attilah, firqah yang batil, kumpulan yang batil, yang sesat tetapi tidak sampai kepada murtad, kufur dan keluar daripada Islam. Baik, yang kedua, atau i'tiqad. Yang kedua, sebab perkara yang jadi kufur atau i'tiqad tiada jadi nabi bagi seorang nabi yang diijma'kan atas nubuwahnya. I'tiqad seorang daripada nabi yang diijma' itu 25 nabi dan rasul. Seorang itu i'tiqad kata salah satu daripadanya itu bukan nabi, maka itu juga kufur. Atau i'tiqad tidak ada hari kiamat dan tidak ada syurga dan neraka, atau i'tiqadkan manusia yang mati tidak dibangkit hidup kembali. I'tiqad kata hari kiamat ni tak ada, masyarakat ni tak ada, semua itu kisah dongeng saja, kan? Auta saja, ataupun khayalan orang Islam saja. Itu pun membawa kepada kufur. Sebab masuk dalam perkara sam'iyat yang wajib kita i'tiqad, wajib kita beriman. Kata ada syurga, ada neraka, ada masyarakat, ada siksa kubur, adanya hari yang dinamakan sebagai hari kebangkitan, hari kiamat. Atau mengiktikad manusia yang mati tidak dibangkitkan hidup kembali dan sebagainya daripada perkara yang diijma'kan atasnya. Ijma' ulama, semua ulama mengatakan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengiktikadkan dan mengijma'kan, sepakat bahawa manusia bila mati akan dibangkitkan kembali semula di hari kiamat kelak. Maka orang yang mengingkari perkara tersebut, mengingkari daripada perkara yang telah diijma'kan ulama, maka hukumnya adalah murtad dan juga kufur. Wal iyad billahi min dzalik.
Sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah mengkufurkan ahli falsafah barat kerana etika mereka mengatakan bila mana manusia ini mati tidak lagi hidup kembali. Bila manusia ini mati, bumi ini lenyap, dunia ini musnah, hancur, maka tidak ada lagi kehidupan yang dinamakan sebagai kehidupan selepas daripada alam dunia. Tak ada akhirat. Maka kerana pegangan ataupun pendapat ahli falsafah Yunani, falsafah barat ini, ulama mengiktikadkan mereka sebagai kufur. Waliyadzubillah min zalik. Keduanya perkataan seperti berkata kufur. Ini itu yang pertama, contoh-contoh yang pertama. Ini masuk yang kedua. Yang kedua, perkataan seperti berkata kafir kepada seorang Islam, atau berkata Yahudi atau Nasrani kepada seorang Muslim, atau berkata lepas daripada Allah, atau aku lepas daripada sembahyang, atau berkata aku tidak kenal sembahyang, atau berkata aku ahli neraka, atau berkata ya aku lepas daripada Islam, atau berkata kepada patung-patung dan berhala itulah Tuhan orang kafir, atau membaca Al-Quran dengan qasad bersenda-senda dan qasad menghina-hina akan dia, atau berkata ya aku berlepas daripada Quran dan sebagainya, daripada perkataan yang menentangkan kewajiban atau menghalalkan segala perkara yang haram ataupun mengharamkan segala perkara yang halal oleh Allah SWT. Ini bahagian yang kedua sebab daripada seorang itu menjadi murtad dan juga kufur. Ini banyak ni contoh kita kan. Saya cakap apa? Dia kata etikad bahawa aku lepas daripada sembahyang, aku tak nak sembahyang. Dalam keadaan dia itu sengaja, jaga, sedar, sengaja, waras, berfikiran waras. Dia kata aku hari ini tak payah sembahyang, tidak perlu sembahyang lagi, berlepas daripada sembahyang, tak mengkalah lagi. Kerana aku sudah naik maqam yang tinggi, maka tak perlu lagi sembahyang. Sembahyang ni untuk orang awam. Ataupun dia kata syariat Nabi Muhammad dah terbatal. Sembahyang ni syariat yang umat dahulu saja, zaman Nabi dulu. Jadi kita akhir zaman ni tak payah ada sembahyang. Itu pun perkataan yang membawa kita kepada kufur. Ataupun dia kata aku ni ahli neraka. Tak boleh juga. Lepas tu macam mana zikir ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim, wala aqwa ala naril jahim. Ilahi lastul firdaus, wahai Tuhanku, lastu lil firdaus, aku tak layak untuk masuk surga firdaus kamu. Wala aqwa ala naril jahim, dan aku tidak kuat untuk masuk ke dalam neraka jahim, neraka jahanam kamu ya Allah. Jadi sebahagian orang menisbahkan apa nama perkataan yang sahih itu kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tapi ada lah perkataan itu, sebahagian mengatakan itu sahih, maksudnya sebahagian mengatakan tidak. Adapun kalau betul pun itu Imam Syafi'i kata, itu bukan maksudnya nak masuk neraka aku tak lagi surga, bukan maksudnya dia etikad kata dia ahli neraka, tidak. Tapi itu sebagai kalam yang tawadhu. Sebagai orang dia tak, sebagai orang dia salah faham. Ilahi lastu lil firdaus, aku tak layak masuk surga. Tapi aku pun tak mau masuk ke neraka. Maksudnya nak duduk tengah-tengah. Dia kata tak layak masuk surga, tak nak masuk surga, tak mau masuk surga, tak mau masuk neraka. Duduk tengah-tengah kita Mu'tazilah salah. Jadi kita tak ada tempat yang lain mereka dua. Kita bukan ahli Mu'tazilah. Mu'tazilah dia etikadkan ada satu tempat manzilatan baina manzilatain. Satu tempat, satu keadaan yang di antara dua, itu di antara surga dan neraka. Di antara surga dan neraka ada lagi satu tempat duduk tengah-tengah. Kita bukan macam tu, ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak surga neraka, kalau tak neraka surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud kalam yang tadi, maksudnya itu kalam tawadhu, maksud tak layak masuk surga kerana dosa yang banyak, tapi tak nak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala kerana tahu siksa api neraka itu sangat pedih, sangat azab. Walaupun sehari saja kita masuk neraka, wal iyyazubillahi min zalik, tak akan mampu kita menahan api neraka, siksa api neraka tersebut. Sebab tu jangan bercita-cita lah untuk masuk neraka. Walaupun orang tu kata bila mana orang Islam, orang yang masih ada iman, kita belajar ni, orang yang ada iman kalau kita masuk neraka akhirnya akan kembali semula ke dunia. Apabila sudah dihapuskan, sudah dibalaskan sekalian daripada dosa-dosanya,
dah disiksa apa semua, tapi kerana dia orang beriman, Allah Ta'ala kembali balik ke dalam syurga. Betul. Tapi sanggupkah kita nak masuk dulu neraka? Yang mana sehari di akhirat nanti, beribu hari di dunia. Kalau kata sehari saja kena siksa dalam neraka, ibarat beribu hari dah. Hari yang kita duduk di dunia ini, tak sanggup kita. Maka tak nak masuk langsung. Itu lebih baik. Bukannya tak apalah buatlah, dosa banyak-banyak pun. Kalau pun masuk neraka, kita masih lagi beriman, masuk lagi ke dalam syurga. Tidak. Sebab kita tak akan tahan siksa azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, sedangkan api yang di dunia ni pun kita tak tahan. Buka later kita pergi layur, bakar tangan kita pun tak. Panas sikit pun kita dah tak boleh tahan. Apa lagi panas api neraka yang beribu, yang berjuta kali panas daripada panasnya dunia. Itu di antaranya. Kemudian ada lagi seperti qasak bersenda dan qasak menghina. Atau berkata aku berlepas daripada Quran, menghina Al-Quran. Kata Al-Quran ini bukan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu pun perkataan-perkataan yang menjadi kufur. Ataupun berkata kepada patung dan berhala, itulah Tuhan orang kafir. Ini masalah yang kita pernah sebutkan. Kenapa tak boleh kita kata itu Tuhan orang kafir? Supaya agar ataupun makna kata tak boleh kata ini sebab kita kalau iktikad kata itu Tuhan. Kita dah bahas lagi sebelum ni, makna ilah itu mestilah bersifat dengan sifat ketuhanan. Nak jadi Tuhan mesti bersifat dengan sifat ketuhanan, dan tidak ada sifat ketuhanan pada sesuatu yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tak boleh kata Tuhan kepada berhala dan sembahan orang kafir. Lebih baiknya kita katakan sembahan sahaja. Adapun kalau orang itu kata juga pada bahasanya sahaja, tapi bukan pada istilah, tak ada masalah. Seperti mana kita kata lagi, banyak orang katakan itu Tuhan orang kafir. Orang kafir berdoa kepada Tuhan dia, minta kepada Tuhan dia, tapi bukan makna Tuhan itu Tuhan yang memiliki dengan sifat ketuhanan. Berhala Tuhan itu maksudnya tokong dia, sembahan dia, tak apa. Tapi yang lebih cantik, lebih comelnya, tak payah terus kita pakai perkataan Tuhan kepada sembahan, kepada patung, orang kafir, tokong dan sebagainya. Yang ketiga, perbuatan seperti sujud kepada makhluk dan menghina Al-Quran dengan pijak atau menjatuh dan mencampak di tempat yang hina, dan yang dilewati demikian-demikian lagi daripada hadis-hadis dan ilmu-ilmu syara'. Ini yang ketiganya, perbuatan seperti sujud kepada makhluk, sujud kepada yang lain, sujud kepada batu, sumpah pokok dan sebagainya, sujud dalam keadaan iaitu qasad. Kemudian menghinakan Quran seperti pijak, menjatuhkan, membakar Al-Quran. Maka semua itu perkara-perkara yang membawa kepada jatuh kufur dan murtad seseorang tersebut. Bermula orang yang mengerja dosa besar dan yang lain daripada rida tidak menjadi akan dia kafir selama ia tidak menghalalkan dan menghalalkan, dan jika menghalalkan dia mesti jadi dia murtad. Ini masalah tentang orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang yang berzina, orang yang minum khamar, bolehkah kita katakan dia itu murtad, dia itu kufur, dia itu kafir? Tidak boleh, selagi mana dia tidak menghalalkan perbuatan yang diharamkan Allah Ta'ala sebut. Kita katakan, kenapa kamu tak semayang? Kenapa kamu minum arak? Kenapa kamu berzina? Dia kata sebab dia melakukan dosa. Tapi kalau kita kata dia arak itu apa hukum, dia kata tak ada haram. Tak semayang itu apa hukumnya, tetap dia kata dosa. Zina itu apa hukumnya, tetap dia kata dosa besar. Maka orang yang melakukan dosa besar tadi, kita tak boleh nak hukumkan dia sebagai orang kafir. Tetapi orang apa? Orang yang melakukan dosa, orang yang fasik, orang yang melakukan dosa-dosa besar. Adapun kalau dia buat dan dia iktikad benda itu halal, kenapa kamu minum arak? Sebab dia kata arak bagi aku halal, maka kamu dihukumkan sebagai murtad dan kafir. Waliyahillah. Kenapa kamu tak semayang? Sebab tak semayang, aku tak semayang sebab aku tak pernah semayang. Kewajipan semayang dah gugur daripada aku.
maka kita hukumkan dia sebagai murtad. Jadi semata-mata orang itu tak solat, tak sembahyang, tidak boleh lagi kita hukumkan dia sebagai kafir ataupun kufur. Kita kena tanyakan dulu, apa etikad pegangan kamu tentang sembahyang? Kamu tak sembahyang ni kenapa? Kita tak sembahyang sebab dia malas. Bukan sebab sembahyang itu tak wajib, tapi sebab dia itu malas. Tapi kalau dia kata sembahyang itu tak wajib lagi pada aku, barulah dihukumkan kufur dan murtad. Sebab tu dan kita orang yang tak sembahyang kan, kalau disuruhkan bertaubat juga tak nak bertaubat, last sekali kena hukum bunuh. Ini masalah yang berat kan. Sembahyang bukan masalah yang ringan kan? Kalau dia tak sembahyang, disuruhkan kepada dia untuk bertaubat dulu, taubat, buat sembahyang lagi. Kalau enggan dua kali, last sekali kena hukuman apa? Bunuh. Dan apabila jadi murtad seseorang, maka wajiblah di atas yang memerintah pekerjaan muslimin seperti raja menyuruh akan dia kembali kepada Islam. Dan murtad wajib pemerintah untuk kembalikan dia itu ke Islam, suruh dia masuk Islam balik dengan mengucap dua kalimah syahadah dan menyuruh akan dia bertaubat daripada kesalahan murtad itu. Suruh dia bertaubat, suruh dia masuk kembali kepada Islam. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab yang memerintah. Jadi kalau kata satu kampung itu imam lah, itu imam ni ataupun pemimpin dalam kampung tu berat. Jadi nak ambil jawatan ni pun bukan kita nak budak pangkat saja, tapi orang yang kita memerintah itu, kita kena bertanggungjawab kepada mereka. Kalau katanya ada orang murtad, kita yang bertanggungjawab. Kalau kita pemimpin di satu tempat tu, kita bertanggungjawab. Kita yang berkuasa di situ, kita bertanggungjawab untuk menyuruhnya kembali lagi kepada Islam dan bertaubat daripada perbuatan yang boleh menyebabkan dia murtad tadi. Kalau kita pun biarlah dia nak murtad ke, dia nak sembah tokong ke, dia nak sembah bahala ke, dia nak minum arak ke, ikut dia lah. Jadi mudah-mudahan kita dapat duit cukup. Itu dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tiap kamu itu pemimpin dan orang yang dipimpin itu akan ditanyakan terhadap orang yang dipimpinnya, terhadap rakyatnya. Maka jika enggan dia kepada Islam, kalau disuruh masuk Islam, tak nak pula masuk sebab dia murtad, wajiblah atau umpama raja itu membunuh akan dia apabila sampai tempohan 3 hari. Dia murtad, kemudian raja, sultan, pemerintah suruh dia masuk balik Islam dan bertaubat, tak nak masuk Islam juga, lepas daripada 3 hari boleh dihukumkan bunuh kepada orang yang murtad tadi. Dan wajib atas yang mengejar dosa bertaubat pada dosanya sama dosa kecil atau dosa besar. Dan orang-orang yang berdosa itu dibalaskan dia dengan azab yang pedih dan dimasukkan dia ke dalam neraka Allah wal-iyadu billahi ta'ala. Ini hukum Arabi. Hukum Arabi. Hukum Arabi ini adalah ketetapan yang berlaku apabila Allah Ta'ala mengatakan kepada perkara tersebut. Bila Allah Ta'ala kata bila mana orang yang buat dosa banyak di dunia ini akan dibalaskan, disiksakan di dalam akhirat ke, di dalam api neraka, maka itu kita katakan wajib berlaku tersebut kerana apa? Perkara tersebut dah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil sebagai wajib yang arabi. Seperti mana mati pun dipanggil wajib yang arabi. Lalu bila Allah Ta'ala kata kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang hidup, tiap yang bernyawa itu akan pasti merasai kematian. Maka kita katakan wajib bagi tiap-tiap yang bernyawa wajib merasai mati. Wajib itu wajib arabi. Maksudnya wajib arabi ini perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan berlaku perkara tersebut. Sama juga bila mana orang Islam Allah Ta'ala akan masuk dalam syurga, orang kafir, orang kufur Allah Ta'ala akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah arabi, wajib arabi, ketentuan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun surga dan neraka nanti semua itu adalah harus saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham, harus bagi hukum akal Allah Ta'ala nak memasukkan orang yang kufur ke dalam syurga, boleh atau tidak? Boleh. Itu kita katakan harus. Tetapi Allah Ta'ala dah janjikan neraka kepadanya. Allah Ta'ala janjikan siksa kepada orang yang kufur. Allah Ta'ala janjikan azab kepada orang kufur. Allah Ta'ala janjikan nikmat syurga kepada orang beriman, orang yang taat, beribadah, orang bertakwa.
dilaksanakan, itu dipanggil wajib yang harfi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mungkiri janji. Walaupun kita melihat pada hakikat, boleh sahaja bila mana Allah Ta'ala nak masukkan orang beriman dalam neraka, boleh tak? Boleh. Nak masukkan orang yang kufur ke dalam syurga, boleh tak? Boleh. Tetapi melihat kepada arabi, ketetapan ataupun janji yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, maka ketentuan itulah yang akan ditetapkan, iaitu orang kafir masuk neraka, orang Islam, orang beriman masuk ke dalam syurga. Dan orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang tidak ada dosa di mula-mula lagi. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, at-taibuna minaz zambi kama la zamba lahu, atau kama qala, orang yang bertaubat daripada dosa kama la zamba lahu, sebagaimana tidak ada dosa baginya. Jadi orang yang bertaubat walaupun besar dosanya itu, melainkan dosa syirik kepada Allah Taala, bila mana dia bertaubat ibarat kain putih, tak ada dosa. Itulah nikmat ataupun ganjaran yang besar Allah Ta'ala bagi kepada makhluk. Asalkan dia bertaubat dengan taubat yang bersungguh-sungguh, berniat tidak akan melakukan lagi, tinggalkan, menyesal, maka Allah Ta'ala terima taubatnya tadi, maka dia tidak ada dosa seperti mana orang yang awal-awal dilahirkan, seperti bayi yang dilahirkan yang tidak ada dosa. Sebab tu Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat. Jadi maklum kita, semua manusia ini ada dosa. Jadi kalau ada dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha mengampun taubat kita. Dan jangan kita boring ataupun bosan untuk kita melakukan taubat serta mana orang itu melakukan dosa. Mesti dia itu sentiasa inabah. Sebab taubat dia itu inabah, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah Ta'ala, melainkan dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru mimman yushriku bihi wa yaghfiru mimman duna dzalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru mimman duna dzalika liman yasha. Karena Allah Ta'ala tak akan mengampunkan dosa yang syirik padanya, dan sekalian dosa-dosa yang lain Allah Ta'ala akan ampunkan. Jadi orang yang bertaubat tidak ada seperti mana yang begini, maka dibalaskan dia dengan beberapa balasan yang baik dan dipermasukkan dia ke dalam surga, kebun yang ada di dalamnya berupa nikmat yang tak pernah manusia merasai selama hidupnya dalam dunia ini. Ini nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam surga nanti, macam-macam. Dan jadi sebab tu bagi orang beriman, dunia ini ibarat penjara, tak boleh nak buat apa-apa. Tapi bagi orang kafir, dunia ini ibarat surga kepada dunia ini ibarat surga bagi orang yang kufur pada Allah. Maksudnya dia bebas nak buat apa, kan? Bebas nak buat tu, nak buat ni, apa yang Allah Ta'ala larang dia buat semua. Ini ibarat surga dah. Sedangkan bagi orang beriman, kita kena tahan dulu, kita kena sabar dulu di atas beberapa perkara yang Allah Ta'ala larang. Kita kena imtisalul awamir, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga ini, dunia ini umpama penjara bagi orang beriman. Tapi akhirat kelak, di surga kelak, barulah kita boleh nak buat macam-macam. Hatta benda yang dilarang ataupun yang diharamkan Allah Ta'ala di dunia pun boleh kita buat dalam syurga. Tak ada lagi masa itu dosa, tak ada lagi masa itu pahala, tidak ada lagi istilah yang mukallaf dan sebagainya. Apa saja nikmat di syurga nanti Allah Ta'ala bagi dekat kita semua. Kita nak khamar Allah yang diharamkan di dunia, di syurga nanti boleh kita rasa. Dan barang siapa dimasukkan ke dalamnya, yakni dalam syurga, nescaya kekal ia selamanya, khalidina fiha abada. Orang yang dimasukkan ke syurga akan kekal selamanya, dan muda selamanya, dan sihat selamanya. Muda. Jadi umur orang yang masuk syurga ni dikatakan umur 30-an. Umur ketika mana Nabi Allah Isa AS diangkatkan oleh Allah Ta'ala ke langit. Umur tu lah
awal-awal 30 macam tu, di umur muda. Jadi walaupun kita mati di dunia ini umur 70, bila masuk surga, kita bukan kembali kepada umur 70 tadi. Tak sambung 70 80 tak. Umur ni kita tak sambung, kita akan kembali menjadi muda. Jadi nak tahu kita muda macam mana, kita tengoklah umur waktu kita 30 nanti. Itulah umur kita ataupun muka kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebab tu bila ada seorang sahabiah, iaitu sahabat perempuan datang kepada Nabi SAW, kan, sahabiah yang dah tua kan, cerita dia masyhur. Ini diceritakan dalam bab jenaka ataupun lawaknya Nabi SAW. Nabi ni pernah juga melawak dengan sahabat-sahabat dia. Tapi melawak Nabi ni melawak benda yang benar lah, benda yang betul. Bukan lawak bohong, bukan lawak yang lonak lah. Orang utara kata lawak yang lonak tak. Lawak yang benar. Tapi Nabi sampaikan dalam bentuk jenaka. Jadi nak kata bukan CV 24 jam. Dia ada seorang sahabiah perempuan yang tua datang kepada Nabi SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, aku ni masuk surga ataupun tidak? Dia tanya. Nabi kata apa? Orang tua tak masuk surga. Dia pun menangis. Menangis. Kenapa Nabi kata orang tua tak masuk surga? Sebab dalam surga semua muda. Tak ada orang tua dalam surga. Nabi kata, betul tak? Betul. Orang yang tua tidak ada dalam surga Allah SWT. Jadi dia pun menangis. Bukan maksud kata Nabi kata dia tak masuk surga, tapi Nabi kata dalam surga nanti kesemuanya orang yang muda. Itu jenaka Nabi, lawak Nabi. Tapi lawak yang benar, bukan lawak yang berbohong dan seumpamanya. Jadi sihat selamanya, tak ada sakit lagi. Dalam dunia ni kita buat sakit tu sakit ni, kat surga nanti tak ada sakit. Nak makan apa pun makan. Kecil manis, gaut semua tak ada. Darah tinggi pun tak ada. Nak minum apa pun minum, tak ada masalah. Kita kat dunia ni tak boleh, dah penyakit. Dan pertama cantik selamanya. Cantik walaupun kat dunia ni bodoh, kat surga ni cantik selamanya. Dan yang terlebih sedap sekali daripada nikmat surga itu, melihat akan wajhullah Rabbul Jalil. Nikmat di antara segala nikmat yang paling besar nanti adalah nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita tentu nikmat ni nikmat macam nikmat yang Allah Taala bagi dalam surga nanti, tapi di antara kesemua itu satu nikmat yang tak ada tandingan daripada nikmat kesemuanya. Nikmat yang paling besar yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluk, semua penghuni surga, iaitu melihat zat Allah. Ini dalam ayat kita lah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri. Dalam hadis Nabi SAW, kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu lihat lailatul qamar, bulan yang purnama di dalam satu malam. Maksudnya jelas kita dapat melihat zat Tuhan Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi bila orang tanya bagaimana kita nak tengok zat Allah di surga, jangan tanya lah. Sebab di sana tak sama melihat dengan di dunia. Ada orang bertikai, kenapa dikatakan boleh melihat zat Tuhan? Sedangkan kita kat dunia ni, etika kita, ahli sunnah jemaah, Allah Ta'ala tak bertempat, Allah Ta'ala tak berarah, Allah Ta'ala tak berjirim, Allah Ta'ala tak berjisim. Bila tak ada tempat, tak ada arah, tak jisim, tak jirim, bagaimana kita boleh tengok zat Tuhan pula di surga? Kita katakan perkara yang di surga dan di dunia, melihat di surga, melihat di dunia adalah dua perkara yang berbeza dan tak sama. Jangan kita duk ingat melihat di surga macam kita duk lihat benda yang tidak. Itu nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi. Dan pendapat ini dikatakan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah dia mengakalkan. Kata kalau itu dah Allah Ta'ala tak berjihad, tak bertempat, tak berdiri, tak berizin, maka Allah Ta'ala di surga pun, di akhirat pun kita tak boleh tengok zat tu, zat Tuhan, zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak. Yang pendapat ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kaifiat melihat itu tak sama sebagaimana kita fikirkan kaifiat itu di dunia. Caranya tak sama sebagaimana melihat itu di dunia. Dan itulah nikmat Allah Ta'ala yang paling besar di dalam syurga nanti. Allahumma ja'alna min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib.
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلillah rabbil alamin. Telah selesai potongan aku dan tulisan aku ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya pada jam pukul 6 petang waktu Malaysia di Kampung Paluh, Bunuk Payung, Kelantan. Ni selesai tulis ni di Kelantan. Kita ni Bunuk Payung. Di rumah Haji Wan Ahmad bin Haji Wan Ibrahim pada hari Ahad 2 hari bulan Jamadil Ula sana tahun 1409 Hijrah. Bulan ni berapa? 1444 dah. 30 tahun lebih ya. من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية على يد جامعها الفقير إلى ربه عبد العزيز بن إسماعيل الفطاني غفر الله لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita khatamkan kitab kita ni Misbahul Munir. Saya ingat lebih kurang 3 tahun juga kita baca. Alhamdulillah. Moga-moga apa yang kita bacakan ni menjadi berkat kepada kita, menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Moga Allah Taala terima segala amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.